Menulis tentang Che Guevara dianggap mempromosi komunis kerana Che adalah pendukung Marxis dan Che bersama dengan Fidel Castro menubuhkan kerajaan sosialis Marxis di Cuba. Maka seorang penulis, seorang pembaca telah menaikkan status yang panjang, mempertikaikan satu adalah istilah bintang pop sama ada dia bintang filem ataupun tidak. Kenapa mempromosi seorang yang komunis dan tidak beragama Islam, dan apa relevannya rencana tersebut dimuat naik. Kemudian disambut oleh seorang yang lagi mengaitkan bahawa mempromosi Che Guevara adalah sama seperti mempromosi Jinping dan Parti Komunis Malaya. Ini yang saya kata tadi bahawa apa yang ingin saya jelaskan malam ini adalah untuk saudara mendengar apa itu hujah ilmu. Melihat sesuatu perkara adalah di dalam konteks kandungan. Saudara tak boleh menyeret sesuatu berdasarkan emosi ataupun apa yang saudara rasa ketika saudara membaca. Dalam teknik membaca dan pengujian ilmu adalah apa yang kita fikirkan ketika membaca. Dia ada perbezaan di mana kita membebaskan prasangka tetapi bertolak daripada fakta. Untuk pengetahuan saudara bahawa Che Guevara bukanlah ikon baru. Dia ikon yang diraihkan di seluruh dunia. Macam saya kata tadi, sekiranya dua orang yang mempertikaikan tentang rencana tersebut membaca komen saya, sebelum masuk kemari saya minta dia mengkaji dua perkara. Pertama, dipanggil sebagai Palestine Guevara Project. Palestine Guevara Project adalah satu projek art yang sangat terkenal, disertai oleh mereka di seluruh dunia untuk memberi simbolik antara Palestin dan juga Guevara. Kenapa Guevara menjadi popular? Bukanlah kerana ideologi komunisnya. Apabila Guevara mati pada tahun 1967 pada usia yang begitu muda, iaitu 39 tahun, timbul Perang Vietnam. Ini adalah titik yang sangat penting kerana pada waktu yang sama juga, setahun selepas Guevara mati, Israel menyerang Baitul Maqdis. Ada dua peristiwa yang menunjukkan bagaimana nama Guevara menjadi begitu popular. Ketika Amerika memainkan peranan yang sangat agresif dalam perang dingin dengan campur tangan di pelbagai negara termasuk di bumi Islam, iaitu di Palestin di mana Amerika berada di belakang Israel ketika Israel melancarkan perang yang dipanggil perang menakluk Baitul Maqdis dan menakluk Bukit Golan dan Semenanjung Sinai di Mesir, Bukit Golan yang ditakluknya di Bukit Golan di Lebanon, Bukit Golan di Syria dan Bukit Golan di Jordan. Ketika ini muncul kebangkitan orang Arab untuk menyerang balas Israel. Tetapi Israel adalah satu perkara yang dipotretkan sebagai di belakangnya adalah kekuatan daripada Amerika Syarikat dan juga British. Maka wujud mengangkat Che Guevara pada waktu itu kerana Che Guevara adalah orang yang pertama secara individu mengisytiharkan perang peribadinya ke atas Amerika kerana campur tangan Amerika di banyak negara di Asia Tengah, di Amerika Tengah dan campur tangan Amerika dan juga sekutunya di sebahagian negara Afrika. Sebab itu adalah tidak munasabah untuk kita mengaitkan rencana tersebut sebagai mempromosi Che Guevara sebagai seorang komunis, dan di Malaysia kita mempunyai sejarah dengan Parti Komunis Malaya dan kemudian kita cuba menyeret mempromosikan Che Guevara seperti mempromosikan Jinping. Itu saya kata kalau dalam lantai ilmu kena melihat asas. Asas penulisan artikel tersebut bukanlah mempromosi komunis tetapi menggambarkan bagaimana seorang anak muda yang lahir daripada keluarga yang kaya, berpendidikan tinggi, lulus sebagai seorang doktor yang tidak perlu hidup bersusah payah, tetapi kerana kalau saudara menonton kisah Guevara, dia menjadi sangat luar biasa adalah kerana dia dibesarkan dalam keluarga orang kaya. Dia hanya tahu bahawa kemiskinan itu wujud apabila cuti habis tamat kedoktorannya, di mana dia menunggang motosikal. Saudara harus menonton atau membaca buku Motorcycle Diary. Motorcycle Diary boleh dibeli di Amazon. Saya rasa kalau dokumenterinya mungkin di Netflix boleh ditonton. Mungkin disenaraikan di Netflix atau saudara order saja dokumenterinya dan saudara tonton. Dia mengisahkan seorang pemuda yang kemudiannya menunggang motosikal dan merasa sangat terperanjat melihat kemiskinan di Amerika Latin adalah tidak seperti yang dinikmati oleh keluarganya. Kerana keluarganya, dia dilahirkan dalam keluarga berdarah Spanyol yang memiliki kekayaan yang besar di Rosales, Argentina. Tetapi apabila dia merantau dan melihat apa yang berlaku di Chile, di Bolivia, dia merasa bahawa kemiskinan adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi seorang lelaki yang selama ini percaya bahawa kehidupannya dengan penuh kekayaan itu dinikmati oleh semua orang. Hinggalah Guevara bertemu dengan Fidel Castro yang juga berada di luar daripada bumi Cuba, dan mereka berfikir bagaimana untuk melaksanakan satu agenda memakmurkan rakyat.
Mereka tidak mempunyai pilihan kerana mereka adalah 3 warga kerdil dan akhirnya mereka memilih untuk melancarkan revolusi dengan sokongan Rusia. Maka itulah revolution yang dipanggil Revolution Cuba 1959 di mana jatuhnya kerajaan Cuba dan naiknya satu kerajaan yang dipanggil kerajaan rakyat. Ideologinya memang Marxis, tetapi saya jelaskan kepada saudara, Guevara dalam semua ucapannya, buktikan kepada saya sekiranya Guevara mempunyai satu ucapan yang mengatakan bahawa dia menentang Islam, dan yang kedua, Guevara mempromosi bahawa Tuhan itu tidak ada. Sepanjang dalam ideologi Guevara berjuang, dia hanya berjuang dengan mengatakan kapitalis dan juga Amerika sebagai negara yang kejam dan cuba campur tangan dan meraih kekayaan daripada negara-negara miskin yang berada di sekitar Amerika dalam urus niaga yang tidak adil. Ini yang menjadi perkara yang perlu difahami kenapa artikel Che Guevara dimuat naik. Dan tidak relevan untuk mengaitkan bahawa menaikkan artikel Che Guevara adalah seperti mempromosi Jinping. Saya beritahu pada saudara-saudara, kita mempunyai hubungan perniagaan dengan KDNK mencapai 18% dengan China sekarang. Apakah kita menggambarkan bahawa kita berkompromi dengan komunis? Kerana negara China sekarang adalah parti yang sama, yang satu masa dulu adalah parti yang memberi bantuan kepada parti komunis Melaya untuk bergerak dan membuat kekacauan di Malaysia. Beijing adalah negara yang memberi perlindungan kepada begitu ramai tokoh-tokoh. Itu logiknya, apakah saudara hari ini tidak akan membeli sebarang barang produk made in China ataupun menentang semua urus niaga dengan China kerana peristiwa yang berlaku pada era komunis. Itu yang saya nak jelaskan tentang lantai ilmu. Ketika saya berada di Palestin, imej Che Guevara dilukis di dinding-dinding, di tembok-tembok sebagai satu simbolik. Hinggalah simbolik yang paling hebat sekali disebut sebagai Laila Guevara. Laila Guevara ini menceritakan mengenai Laila Khalid, seorang gadis yang berusia 26 tahun pada tahun 1969, iaitu kira 2 tahun selepas kematian Che Guevara, mendapat aspirasi. Beliau adalah wanita yang menjadi pejuang pembebasan Palestin atau PLO, iaitu sayap bersenjata Parti Fatah. Keberanian beliau melaksanakan misi untuk memporak-porandakan Israel dan Amerika dengan merampas kapal terbang telah mengangkat namanya sebagai seorang wira hingga disebut sebagai Laila Guevara. Ini saya memberi gambaran kepada saudara bagaimana orang memisahkan dengan meminjam semangat Che Guevara yang bukan pun berbangsa Cuba, yang bukan pun berbangsa Bolivia, tetapi menganggap kemiskinan manusia sejagat adalah satu tanggungjawab seorang manusia yang lainnya. Menjadi seorang doktor bukan saja merawat pesakit yang sakit di hospital, tetapi merawat kemiskinan yang berlaku kepada manusia yang lain di atas dunia. Jadi Che Guevara menjadi lambang dan saya sebut sebagai bintang pop adalah kerana dalam revolusi Cuba disertai dengan begitu ramai, tetapi populariti yang diperolehi oleh Che Guevara melampaui mana-mana tokoh yang berada di dunia. Lenin dan Stalin, Lenin dan Stalin adalah tokoh dalam revolusi Bolshevik. Napoleon Bonaparte. Kita sebut siapa lagi tokoh-tokoh hebat. Tidak pernah mendapat ikonik seperti yang diperoleh oleh Guevara yang popularitinya seperti bintang pop. Dalam semantik ataupun seni bahasa, kita mesti faham bahawa klausa sebenarnya kan bintang popular itu tidak merujuk pada artis. Tidak semesti seorang itu pelakon filem, dia menjadi penyanyi dan dia menjadi pengarah filem baru dipanggil bintang popular. Bintang merujuk sesuatu yang berada di tempat yang tinggi. Bererti seseorang yang dipandang tinggi atau seorang yang dikenali atau seorang yang diketahui umum dipanggil bintang. Popular ini adalah perkataan bahawa dia dikenali. Jadi tak relevan untuk mengaitkan bahawa artikel tersebut cuba menghasut dan mempropagandakan komunis. Ini saya jawab supaya saudara faham. Sekiranya kita mempunyai fikiran yang sangat sempit, saya fikir bahawa sudah tentu ulama-ulama di Palestin juga mempunyai fikiran yang lebih luas apabila menerima Che Guevara sebagai ikonik kepada anak-anak muda Palestin untuk bangkit berjuang menentang Amerika, kerana Guevara melakukannya lebih awal, iaitu 4 tahun sebelum Palestin bangkit menentang Yahudi setelah Yahudi menduduki bumi tebing barat. Ini yang menjadikan saya kata kalau saudara baca tentang Laila Khalid, dia juga diberi dengan nama Laila Guevara, dan sekiranya saudara Google kepada projek apa yang dipanggil Guevara Palestin, saudara akan dapat melihat bagaimana kuatnya imej Che Guevara di dalam perjuangan rakyat Palestin. Tanpa ada kebimbangan orang Palestin akan menjadi komunis. Tanpa ada kebimbangan dengan mengatakan Palestin yang Islam nanti akan menjadi sebuah Palestin yang komunis, Palestin yang Marxis. Sebab itu saya kata jangan sempitkan fikiran kita. Jangan kerana kita takut, kita percaya satu artikel boleh mengubah iman seseorang. Hingga kita menganggap bahawa dengan membaca saja satu artikel tentang Guevara, kita akan menjadi seorang pendukung Marxis atau seorang pendukung komunis.
Saya dah jawab dalam teks panjang bagi mereka yang melihat teks, tapi kali ini saya menghujahkan dengan lebih panjang. Saya ingin menceritakan pada saudara, apakah saudara masih akan memakai Levi's? Sekiranya saya menyertakan bahawa Levi Strauss adalah seorang pengasas reform Judaism, iaitu gerakan pembaharuan Yahudi. Dan beliau adalah seorang pendokong kepada Emmanuel, satu gerakan Yahudi yang sangat kuat di San Francisco. Beliau mendirikan State University of California. Apakah kita tidak akan menghantar anak kita ke State University of California hanya kerana universiti itu dibangunkan oleh Levi Strauss dengan menggunakan Yayasan Strauss? Yayasan Strauss adalah sebuah yayasan yang mendanai anak-anak Yahudi untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Apakah saudara tidak akan memakai seluar Levi sekarang? Kalau saya boleh membuktikan bahawa Yayasan Strauss wujud hingga hari ini dan setiap wang yang saudara membeli Levi kemungkinan digunakan oleh Yayasan Strauss untuk terus menaja anak-anak Yahudi belajar. Itu saya panggilkan menyeret sesuatu perkara di luar konteks, dia boleh dibuat oleh semua orang, tetapi dia adalah hal yang populis. Lantai ilmunya bukan di situ. Saya gambarkan kepada saudara Evisu. Kalau saya ceritakan Evisu, apakah saudara akan memakai Evisu? Evisu adalah salah satu dewa kemakmuran yang disembah oleh orang Jepun apabila mereka ingin mendapat kemakmuran dalam kehidupan. Evisu adalah seorang dewa. Momotaro. Saudara tahu Momotaro ini apa maknanya? Momotaro ini adalah the Peace Boy. Budak peace. Tuhan yang disembah oleh orang Jepun. Momotaro kisahnya sangat mudah. Adalah sebiji buah peach yang jatuh daripada langit, mengalir ke dalam sungai dan sampai di hujung kampung ditemukan oleh seorang tua. Orang tua ini membawa buah peach pulang ke rumah dan isterinya ingin memakannya. Maka dipotongnya buah peach, keluarlah seorang budak. Maka mereka bertanya kepada budak tersebut, siapakah kamu? Aku adalah Momotaro. Momotaro bererti aku adalah anak kepada Tuhan. Ini. Bakarlah semua Momotaro. Jangan pakai kalau kita nak melihat di luar konteks bahawa memakai Momotaro bererti kita menyembah dewa Jepun. Kita akan bakarlah Evisu. Tak payah pakai Evisu. Bakar kasut Nike. Kerana Nike juga adalah satu jenama yang bersangkut dengan Tuhan Yahudi yang disebut sebagai Nike. Iaitu Dewi Yahudi yang disembah oleh orang-orang Roman pada zaman silam kerana ingin mendapatkan kemenangan dalam perang. Bakar semua jam Omega. Jam Omega lagi menakutkan. Omega adalah kata dalam zaman Yahudi menunjukkan kepada satu yang bersifat O, iaitu angka pertama, Mega adalah besar. Apabila orang-orang Roman berubah menjadi orang Kristian, Omega adalah simbol tentang Tuhan, bahawa God dan Kris. Berarti kalau saudara memakai Omega berdasarkan saya punya teknik memusingkan fakta, berarti saudara sedang memakai satu jam yang mengatakan bahawa saudara mengakui Trinity itu hidup, bahawa Isa adalah anak kepada Tuhan. Jadi jangan menyeretkan fakta. Saya tahu semua fakta, tapi kita boleh membataskan di mana fakta itu harus dibualkan pada lantai ilmu dan tempat yang betul. Jadi jangan pula bakar jam Omega, jangan bakar semua seluar Evisu tuan-tuan. Jangan bakar semua Momotaro tuan-tuan. Jangan selepas ini tidak membeli Levi. Saya tidak menghasut. Saya menyampaikan fakta, tapi lihat fakta dalam konteks itu, meletakkan hujah fakta di tempat yang betul supaya apabila diperbualkan fakta itu menjadi ilmu. Dia tidak menjadi dakwah, kerana fakta juga boleh digunakan menjadi dakwah dan fitnah. Ini satu kita berkongsi. Besok saudara boleh terus memberi komen saya kepada artikel-artikel yang dimuat naik. Tak ada apa yang salah. Saya akan menjawabnya. Cuma asasnya saya ingin mendidik semua orang apabila masuk ke dalam lantai ilmu, bererti apabila kita ingin menyerang sesuatu fakta, dia ada dua cara. Orang yang tidak tahu dia akan bertanya. Orang yang berlagak tahu dia mungkin menganiaya. Tetapi saya menjawab dengan asas ilmu. Dengan harapan bahawa kita tidaklah menjadi orang yang sempit fikiran, orang yang sentiasa beremosi hingga akhirnya kita menolak banyak pengetahuan. Menulis tentang John Lennon juga bahaya. Dia seorang etis. Lagu Imagine tidak boleh dinyanyikan. Kerana lagu Imagine dengan jelas menyebut bahawa sekiranya agama itu tidak wujud, sekiranya bangsa itu tidak wujud, alangkah indahnya dunia ni. Tak boleh nyanyi. Tetapi Imagine dihargai bukanlah kerana pandangan etis Lennon, tetapi adalah kerana komitmen Lennon di Amerika untuk menentang dasar campur tangan Presiden Nixon dalam banyak perang. Jadi kita ambil dalam konteks Lennon dihargai kerana dia satu-satu orang yang datang daripada London, mengabdikan dirinya, menentang dasar Pentagon dan Rumah Putih, dasar Presiden Nixon yang campur tangan dan suka menzalimi negara-negara kecil untuk meluaskan kuasa Amerika. Kita tak akan boleh menyanyi lagu Give Peace a Chance kerana di dalamnya menyebut Hari Rama Hari Krishna, seorang dewa Hindu. Jadi itu saya sebut kata asasnya, kalaulah kita menyerong dan juga menjadikan lantai ilmu itu sebagai alat manipulasi dan hujah populis, hari-hari kita kena bercakap tentang Alik Bata je lah.
Bukan saya mempertikaikan, tetapi untuk menjadi orang yang punya pandangan yang luas, kita harus melihat setiap lantai ilmu untuk dipelajari. Ada satu peribahasa mengatakan, belajar dari orang jahat untuk tidak melakukan kejahatan, belajar dari orang baik supaya kita dapat melakukan kebaikan. Okey, itu saja. Saya harap saya menjawab dan tak ada soalan tak ada soalan semua diam ya. Okey, saya harap saya tak ingat nama, saya harap dua orang tu saya dah jemput dia dalam teks tadi untuk menyertai sesi malam ni, sebab saya jawab kalau saya menulis teks baik saya tulis artikel pula. Saya kata saya akan jawab malam ni. Kalau dia nak bertanya, admin boleh tanya, saya boleh jawab lagi, tak ada masalah. Kita pun tak meniaga sangat pun tak apa awal-awal Muharram ni. Kita betulkan itikad kita pada 1 hari bulan Muharram bahawa menjadi bangsa yang cerdik adalah bangsa yang berilmu. Menjadikan Islam itu orang yang cerdik adalah orang Islam yang dapat melihat di mana ilmu itu dipisahkan daripada syak wasangka dan bagaimana ilmu itu ditakbir dengan baik supaya dia dapat mengembangkan fikiran kita menjadi orang yang bijak dan matang. Itu hijrah yang bagus lah. Bila saya tulis artikel tentang hijrah, tak ada siapa pula komen tentang menyelamatkan 6 buah masjid dalam Masjidil Aqsa. Tak ada pula yang cerdik. Sedih saya. Sampai saya kata, tolonglah komen, tolonglah kembangkan. Sama-sama kita menjadikan tahun hijrah 1442 sebagai tahun menyedarkan orang Islam. Bahawa tanggungjawab untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa bukanlah tanggungjawab yang perlu disaungkan, tapi ini tanggungjawab yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Tak ada seorang komentar siapa. Razin je lah yang rajin. Allah Akbar. Takbir dia. Yang lain tak peduli. Bila kita menulis hal-hal tentang hal-hal tentang agama, tentang kepentingan Islam, tentang pembelaan terhadap Palestin, apa yang kita lakukan apabila Islam berada dalam keadaan yang sangat naif, tak ada orang yang rajin bagi komen. Tak ramai orang cerdik saya temui apabila kita menulis satu asas mengenai agama kita, bahawa kita harus bercakap tentang agama kita sebagai bangsa yang cerdik, sebagai umat yang cerdik. Saya pun tak mau panjang lebar. Tapi saya menggalakkan saudara untuk memberi komen, tapi saya mencabar saudara untuk memberi komen dengan menggunakan lantai ilmu. Berarti sebelum sesuatu komen saudara buat, latih diri saudara untuk membuat kajian dan ingat satu perkara. Jangan menulis ketika hati kita didorong oleh rasa marah. Kerana kita akan menulis sesuatu yang bersifat nafsu, dan nafsu hanya akan mengembangkan tohmah dan fitnah dan dakwah. Itu tempat di mana tohmah, fitnah dan dakwah berdiri adalah di dekatan dengan nafsu. Dan apa itu nafsu? Apabila kita menulis dengan rasa marah, rasa hasad, rasa sakit hati. Sebab tu di Facebook ni banyak orang naikkan status seolah-olah hidup dia hari-hari diancam orang, seolah-olah hidup dia hari-hari dikhianati orang. Padahal orang tu saya tengok kan, siapalah nak ancam kau mat weh, siapalah nak khianat dengan kau, melainkan kau sendiri hidup dengan terasa diri kau dikhianati. Saya tak main Facebook, tapi bila saya tengok dalam Facebook kan, tidak adalah bangsa yang paling rasa diri dia banyak musuh melainkan orang Melayu ini. Kerana kita baca tu, 10 kita baca status, 9 orang tu bangun dengan merasakan dirinya sedang dimusuhi dan sedang dikhianati. Adalah 1-2 saya puji. Tadi pagi saya belajar banyak daripada status saudara baru kita, pengarah filem Michael Ang. Dia menjawab hanya sekali. Kali kedua adalah berdebat, itu tidak disukai oleh Nabi. Saya puji status tu. Saya puji juga satu status yang ditulis oleh seorang anak faham mengenai sejarah Kuantan. Bahawa bagaimana lahirnya keluarga Wong, di mana seorang warga Cina yang datang dan menjadi pelombong di sungai Lembing, kemudian memiliki sedikit wang, dia meniaga dan menamakan anaknya sebagai Wong Kuantan, Wong Pekan, Wong Lembing, Wong Besrah. 8 anaknya dinamakan semua anaknya itu dengan wilayah negeri Pahang untuk menunjukkan kecintaan dia pada bumi Pahang, kerana di bumi Pahang lah daripada seorang Cina miskin dia menjadi seorang tokoh getah. Itu antara benda-benda berdarik yang saya menemui di Facebook.